Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Cikgu Anis akan menyambung bab 2.5 reka bentuk ekoponik. Ini adalah bagi mata pelajaran reka bentuk teknologi tingkatan 2. Okey, tengok slide seterusnya. Okey, bab 2.5 ini dibangunkan oleh saya bersama-sama dengan guru-guru RBT SMK Jalan Kebor. Boleh lihat wajah-wajah mereka. Okey, ada saya, Cikgu Hozlita, Cikgu Puan Roshana, Puan Zaida, Puan Masliza, Puan Emiliana dan Puan Hasriwati. Okey. Okey, di dalam bab 2.5, para pelajar telah diterangkan dengan 2.5.1 maksud ekoponik dan menerangkan reka bentuk ekoponik. Seterusnya sehingga 2.5.3 mengenal pasti komponen ekoponik. 2.5.4 untuk melakar kita telah terangkan sebenarnya dalam Google Meet baru-baru ni. Tapi tak apa, hari ni kita akan lihat daripada 2.53 hingga 2.5.8. InsyaAllah kita akan cuba habiskan. Okey. Di dalam 2.5.3, apa yang akan pelajar pelajari adalah mengenal pasti komponen ekoponik. Ini boleh dirujuk dalam buku teks awak, muka surat 124 hingga 125. Okey, ini adalah komponen ekoponik. Okey, ini semuanya adalah komponen ekoponik. Jadi kita akan pergi satu-satu tengok apa itu komponen ekoponik yang dinyatakan di sini. Okey, komponen ekoponik yang pertama adalah tangki ikan. Jadi, tangki ikan ada beberapa fungsi. Fungsi utamanya adalah untuk memelihara ikan. Kalau awak tak melihara ikan, awak mungkin melihara udang galah atau sebagainya. Tapi untuk ekoponik, tangki ikan adalah digunakan untuk memelihara ikan. So, jenis tangki ikan terdapat kolam simen, akuarium, kolam fiberglass dan juga drum plastik. Saiz tangki yang dipilih mestilah bersesuaian dengan saiz atau jumlah tanaman. Okey, ini adalah kolam simen, akuarium, kolam fiberglass dan juga ini adalah drum plastik. So drum plastik ni yang mana tong besar tu kemudian di belah dua. Jadilah tangki ikan. Okey, seterusnya. Okey, komponen ekoponik seterusnya adalah bekas tanaman ataupun grow beds. Grow beds. Okey, grow beds adalah tempat untuk menanam tanaman. Digunakan dalam sistem ekoponik pasang surut ataupun dalam bahasa Inggeris ebb and flow atau kitaran sebagai proses pengawalan air. So, yang mana ni jenis yang pertama, kemudian ni adalah yang kedua. So, ada dua jenis ni, boleh guna yang mana sesuai. Kalau tak ada kedua-dua ni, boleh tak nak ganti dengan besen? Boleh. Asalkan bekas tu berasingan dengan tangki ikan. Okey, seterusnya. Okey, media tanaman digunakan sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. So, perlu mempunyai ruang udara yang baik serta berdaya tahan untuk menghasilkan tanaman yang subur. Contoh dia menggunakan batu kerikil dan hidroton. So, macam mana dia pegang tanaman? Pokok dekat atas, dia yang memegang tanaman. Sebab pokok dia tak boleh berdiri dengan sendirinya lah. Melainkan pokok tu menjalar. Menjalar pun memerlukan pagar. Okey, so yang mana? Ini adalah batu kerikil, perlite, span. Okey, yang kedua, yang seterusnya hydroton, kokopit dan juga rockwool. Okey, macam mana dia punya rupa tu? Dia nak memegang tu. So kita tengok kat sini. Okey, ada tanaman di atas, kemudian batu kerikil di bawah. Okey, begitu juga ni pokok, bawah dia hydroton. So macam mana dia megang? Macam tu lah keadaan dia. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, sistem perpaipan. Dalam sistem perpaipan digunakan untuk melengkapkan kitaran dalam sistem ekoponik. So kalau tak ada sistem paipan ni macam mana air nak berkitar kan? Jadi paip digunakan untuk menyalurkan air daripada tangki ikan ke bekas tanaman dan juga menyalurkan semula kepada tangki ikan tersebut. So dia berbentuk satu kitaran. So ini tangki sistem perpaipan yang digunakan lah. So macam mana dia guna, nampak tak ni? Digunakan di sini. Okey. Tengok slide seterusnya. Okey, sistem perpaipan sambungan. Selain tu, kita akan menggunakan bahan penyambungan paip juga. So, antara bahan penyambungan paip yang digunakan adalah grommet,
Kemudian ada siku 90 degree, ada T pengecil, T sama. Sebenarnya kalau pelajar tengok ni, saya rasa pelajar dah kenal sebab benda ni ada kat rumah. Siku 90 darjah pengecil dan T sama, palam dan sebagainya. Okey, tengok slide seterusnya untuk gambaran yang lebih jelas. Okey, ni masih bahan penyambungan paip. Okey, gambaran yang lebih jelas lah. Dia lebih besar sedikit. Palam sebenarnya bahan penyambungan paip dia ada macam-macam jenis. Dia bergantung kepada material penghasilan bahan penyambungan paip tersebut lah. Jadi sebab tu ada yang warna hitam, ada warna kelabu dan juga ada warna putih. So boleh tengok kat rumah awak yang mana yang ada. Sebab dia ikut kesesuaian dekat rumah. Kadang-kadang ada setengah rumah dia pakai yang jenis PVC, ada setengah rumah dia pakai jenis poly. So bergantung kepada pemaju ataupun developer yang nak menyiapkan rumah tersebut. Okey, kita tengok slide seterusnya. Komponen seterusnya adalah pump air ataupun water pump. Okey, pump air digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman secara menegak. So, tangki ikan kat bawah, bekas tanaman kat atas. So, dia secara menegak naik ke atas lah. Pemilihan pump ini adalah mengikut kesesuaian saiz tangki ataupun bekas tanaman. So, pump air mesti berada dalam air. Kalau awak nak cuci kolam, pump air perlu ditutup dahulu sebelum dikeluarkan daripada kolam ataupun tangki ikan. Kalau awak tak tutup, apa jadi? Pump air boleh rosak. Okey. So, ini pump air yang biasa digunakan biasa kat rumah. Ni water in, ni water out. So, water out tu ke mana? Dia ke atas lah, ke bekas tanaman. Okey. Ini pump air yang biasanya saya rasa pelajar biasa tengok ni kalau ada aquarium kat rumah. So, itu adalah water pump lah. Okey. Okey, seterusnya penapis ataupun water filter. Penapis ada penapis mekanikal dengan penapis biologi. So, penapis mekanikal ni menyingkirkan pepejal. Penapis biologi dia menukar arah air. So, penggunaan penapis dapat menjamin kualiti air yang baik serta dapat mengelakkan pam daripada tersumbat. So, kalau tak ada penapis, pam ni mungkin akan tersedut pasir, tersedut batu-batu kecil, tersedut mungkin adik awak letak roti ke apa ke, tak span ke. So dalam sistem ebb and flow, media tanaman dalam grow bag bertindak sebagai penapis biologi dan juga mekanikal. Dalam sistem NFT, penapis berasingan digunakan antara tangki bekas tanaman dan kolam ikan digunakan. Tersasul saya. Okey, so ini adalah macam mana ni penapis, ini juga water pump. So macam mana dia sebenarnya saling bergantung lah. So pump air akan masuk ke dalam penapis, dia akan saling berfungsi. Dia saling, berkitar lah. Dia ada simbiosis mutualism kat situ. Okey, slide seterusnya saya akan tunjukkan gambaran yang lebih jelas. Okey, ni macam slide sebelum ni ada tunjuk rasanya. Sini ada ni tangki ikan, dia akan lalu filter kat sini baru dah pergi ke pump dan dia akan berpusing lah. Dia akan sentiasa berpusing. So, apa pentingnya filter kat sini supaya air yang melalui ke water pump ni, dia tidak ada bendasing-bendasing yang boleh menyebabkan pump tu rosak. Jadi, filter ni bagus sebenarnya. Kalau tak ada filter, apa yang jadi, dia masih sesetengah sistem aquaponik tidak menggunakan filter secara mekanikal, dia menggunakan filter secara biologi. So apa yang dia gunakan, dia akan gunakan hydroton kat sini ke, dia akan guna media tanaman lah untuk menapis air yang disedut oleh pump. Okey, seterusnya. Okey, ini juga gambaran macam mana ni air naik ke atas, ni dalam tangki ikan, dia naik, kemudian so ada filter kat sini. So kat sini bell siphon akan mengeluarkan air. So benda ni water pump dan filter dia saling bergantung antara satu sama lain. Kalau tak ada water filter, ada water pump saja, macam saya cakap tadi, air akan ditapis oleh media penanaman. Antaranya hydroton, batu kerikil dan sebagainya lah. So antara dua ni mana lebih penting? Water pump lebih penting sebab kalau bekas tanaman di atas, macam mana air nak naik ke atas kan? Dia naik secara menegak ke atas. Okey, slide seterusnya.
Okey, kita tengok 2.5.4. Apa tu? Melakar reka bentuk sistem ekoponik bermaklumat. So, boleh rujuk buku teks awak muka surat 126 hingga 128. Okey, dalam reka bentuk sistem ekoponik, apa yang pelajar perlu tahu ada 4 jenis semuanya. So, yang pertama adalah reka bentuk raf menggunakan aquarium. Kemudian reka bentuk ebb and flow ataupun pasang surut. So, beza dia adalah ebb and flow ada bell siphon. So, kat sini ada bell siphon lah. Okey, seterusnya. Okey. Reka bentuk sistem ekoponik yang ketiga adalah reka bentuk NFT. Dia agak disengitkan sebabnya air hanya melalui akar, hanya mengalir menyentuh akar saja. Dia tidak merendam akar. Kemudian yang keempat adalah reka bentuk raf bertingkat. So dia bertingkat. Dia masih di atas tangkikan tapi dia berbentuk secara bertingkat. Okey, boleh tengok yang perbezaan paling ketara antara raf tingkat dan juga sistem raf tadi adalah menggunakan grow bags yang jenis beginilah, dia berbeza. Okey, seterusnya. Okey, dalam lakaran reka bentuk sistem ekoponik, awak tidak semestinya terikat pada satu jenis reka bentuk sahaja. Macam tadi ada 4 reka bentuk ditunjukkan, awak tak semestinya terikat dengan 4 tersebut. Awak boleh lakar apa sahaja yang awak suka. Contoh kat sini, ini adalah reka bentuk, dia nampak macam sistem NFT, tapi adakah dia sistem NFT sepenuhnya? So, lakaran yang awak lukis adalah bergantung kepada kreativiti awak. So, ini adalah lakaran 2D. So, ini lakaran 2D. So, saya tegaskan kat sini, ini adalah lakaran 2D. So, kalau lakaran 2D ni masih betul. Tak ada salah dia pun. So, ini adalah lakaran 2D. So, lakaran 2D ni masih betul. Tapi untuk peringkat tingkatan 2 ni, lebih baik pelajar melakar lakaran 3D. So, lakaran 3D dia ada 3 paksi lah. So, awak pun dah belajar sebelum ni rasanya. Dah belajar di tingkatan 1. So, rasanya tak ada masalah. Okey, kita tengok lakaran seterusnya. Ini adalah lakaran 3D. Okey, so lakaran 3D ni. So dalam lakaran 3D ni boleh tengok so ni adalah lakaran 3D. So dalam lakaran 3D ni boleh tengok kat sini ada apa tu penyambungan pipe dia. So media tanaman. So boleh tengoklah ini adalah lakaran 3D. Nampak tak ada paksi kat situ? Ada paksi dan juga di bahagian hadapan. So ini adalah lakaran 3D. Jadi untuk penilaian, sepatutnya pelajar melakar lakaran 3D. So lakaran 3D adalah lebih baik daripada lakaran 2D. Okey. Okey, seterusnya. Ni lakaran yang seterusnya. So sama juga, ini adalah lakaran 3D. Ini adalah lakaran 2D. So kita nak minta para pelajar lakar 3D. Macam ni saya kata ni 3D. So boleh tengok kat sini, ni ada 3 paksi. So ni adalah lakaran 3D. Macam mana nak buat lakaran 3D ni cikgu? So basically dia bermula dengan petak je sebenarnya. Kemudian awak naikkanlah ke atas dan sebagainya. So dapatlah menyiapkan lakaran 3D yang baik. Okey, ni ada beberapa lakaran yang telah disiapkan. Kita boleh tengok nanti Okey. 2.5.5 menganalisis lakaran ke bentuk sistem ekoponik. Okey, setelah awak menyiapkan lakaran tersebut, awak kena analisis. Apa yang kita nak analisis, kita akan lihat elemen dan juga prinsip. Okey. Okey, dalam elemen mereka bentuk sistem ekoponik, apa yang akan dilihat adalah garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang dan juga nilai. So, kalau kita lihat pada lakaran sebelum ni, semuanya ada kecuali warna. Tak ada warna, ada black and white je. Okey, so perkara ini telah dipelajari di tingkatan 1. Tapi untuk tingkatan 2, semua aplikasi teknologi akan menggunakan elemen yang telah dipelajari di tingkatan 1 lah. So, tapi elemen tersebut di-adapt ke dalam sistem yang awak belajar, di dalam kejuruteraan yang awak belajar. So, yang ni kita belajar dalam sistem ekoponik, awak boleh tengoklah garisan tu apa, rupa tu apa, adakah dia diimplement ke atas awak punya lakaran tadi. Okey, kemudian kita akan lihat prinsip
terbentuk sistem aquaponik. So apa itu prinsip yang telah dipelajari pada tingkatan 1 di-apply ke tingkatan 2? Apa yang awak akan lihat adalah yang ke atas tu keseimbangan. Keseimbangan dari sudut berat tarikan tumpuan perhatian atau berbentuk simetri. So akuarium perlu simetri. Kalau tak simetri, dia seimbang tak? So pengulangan, penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz dan bentuk. Mungkin media penanaman akan menunjukkan pengulangan di situ. Kontras adalah perbezaan pada ciri elemen. So benda ni warna sebenarnya. Okey, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan, harmoni. Harmoni atau tidak? Sebab ni kita menggunakan tanaman. Jadi basically dia dah ada item prinsip harmoni kat situ. So pergerakan mungkin menunjukkan pergerakan air, penekanan, pembahagian dan sebagainya. So macam saya cakap tadi, prinsip dan elemen telah dipelajari di tingkatan 1. Cuma di-apply di tingkatan 2 dalam semua aplikasi teknologi, antaranya aquaponik. Okey, kita tengok slide seterusnya. So ini adalah lakaran reka bentuk sistem aquaponik yang bermaklumat. So bila awak dah buat lakaran ni, apa yang pelajar kena buat adalah, ni lakaran. So lakaran ni boleh tengok konsep dia kat sini 3D, dia buat 3D kat sini. So kemudian pelajar perlu nyatakan elemen yang digunakan, kemudian nyatakan prinsip yang digunakan. So elemen kat sini, boleh tengok elemen. So garisan ada garisan. Okey, ada garisan ada bentuk. Okey, bentuk ada ruang, ya ada ruang boleh menunjukkan di bahagian tepi dan kanan. Okey, ada rupa, ya ada rupa yang merupakan garisan yang disambungkan. Okey, ada tekstur. Awak boleh nampak ini adalah tekstur lah. Dia tunjuk tekstur untuk drum plastik ni. Kemudian ada warna. Okey, so semua elemen ni terdapat dalam lakaran yang telah dihasilkan. Okey, begitu juga dengan prinsip. So ada prinsip harmoni? Ya, ada sebab kita ada tangkikan dan juga ada bekas tanaman. Keseimbangan. Ada keseimbangan? Ya, ada pada semua item. Kalau tak ada, macam mana kita boleh nampak kan? Kemudian pengulangan. Ada pengulangan tak? Okey, pengulangan pada pokok ataupun pada garisan-garisan. So salah satu pengulangan dekat sini lah, kat batang payung ni. Okey, so ini apa yang kita tulis kat sini adalah apa yang kita lihat pada lakaran kita. Kalau tak ada, kita boleh tambah. Let's say kat sini awak nak tambah kepelbagaian. Ada tak kepelbagaian? Kalau ada, boleh tulis kat sini. Okey, kita tengok gambar seterusnya. So ini lakaran lain pula. So lakaran lain, boleh tengok elemen. So ada tak kesemua ni? Okey, kalau ada, so okey lah. So sama juga keringkasan, pengulangan, harmoni. Tiba-tiba awak nampak kat sini, kat sini ada simetri. So bolehlah dinyatakan kat sini ada simetri. Ada pengulangan. Okey, ada pengulangan. Boleh tulis kat sini. Kemudian ada apa tadi? Ada kontras. So boleh dinyatakan di sini. Apa saja yang awak nampak semua boleh dinyatakan. Ada keseimbangan. So boleh tuliskan di sini. Okey. So elemen dan prinsip adalah dinyatakan oleh pelakar ataupun mereka sendiri. Bukannya dinyatakan oleh cikgu, bukannya dinyatakan oleh pengkritik dan sebagainya lah. Okey. So lakaran yang sepatutnya mesti ada label. So boleh tengok kat sini. Okey, ada label. Okey, label betul. Okey. So good. So yang ni boleh dapat markah penuh lah untuk lakaran reka bentuk sistem aquaponik. Jadi lakaran yang baik ada label. Yang pertama sekali mesti ada label. Kemudian ada kemudian ada elemen dan juga ada prinsip. Kemudian yang ketiga ada prinsip. So ini adalah lakaran yang baik. Okey, warna. Ada orang tanya, cikgu warna kena ada ke? Okey, warna tak wajib ada. Warna tak perlu ada. Sebab kalau dalam exam pun tak ada apa tu, face warna tak ada. Tapi kalau pelajar boleh buat tone tu, boleh buat rendering, itu adalah bagus. Itu adalah baik dan kita akan bagi markah penuh kat situ. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, lakaran reka bentuk sistem aquaponik bermaklumat. Ini salah satu contoh, tapi ini adalah 2D. So ini adalah contoh 2D. So contoh 2D lah ni. Boleh tengok. Okey, kat sini dia bagi tahu beneficial bacteria convert ammonia to nitrites and nitrates. So kat sini dia asingkan. Dia buat kat sini pula. Biofilter dia dekat sini. So bezalah dengan yang saya telah ajar tadi. Okay, ni upgrade daripada apa yang awak belajar dekat dalam 4 reka bentuk tadi. Okey, kita tengok yang seterusnya.
Okey, lakaran reka bentuk sistem aquaponik bermaklumat ni menggunakan konsep ebb and flow, tapi ebb and flow sepatutnya kalau kita dah nyatakan dekat sini ebb and flow mesti ada Bell siphon. So ebb and flow mesti ada loceng siphon lah. So mana loceng siphon tu? Mesti ada loceng siphon. Jadi loceng siphon tu kat mana, ada tak? Okey, mungkin orang yang melakar ni dia menganggap loceng siphon di sini. So loceng siphon mungkinlah salah satunya sini adalah Bell siphon. Allah, macam ni je lah. Okey. Tapi pada lakaran ni masalah dia tak ada ikan. So kena lakarkan ikan, ikan dah terlebih berdaya. Tak boleh lah benda tu. So dalam lakaran yang baik mesti ada label, mesti lengkap. Kemudian elemen dan prinsip dinyatakan. Elemen dan prinsip dinyatakan. So ini adalah ciri-ciri lakaran yang baik. So ini saya bukan tak kata lakaran ni tak baik, tapi mungkin dia ada tertinggal sikit-sikit lah. Okey, kita tengok yang seterusnya apa. Okey, seterusnya saya masuk ke 2.5.6. Okey, membina model reka bentuk sistem aquaponik. Awak perlu melakar model yang awak boleh bangunkan. Okey, so basically ini apa yang telah diterangkan dalam buku teks, saya hanya tunjuk sahaja. Okey, di dalam buku teks dia tunjuk kenapa membina model reka bentuk sistem aquaponik adalah penting. Model merupakan persembahan ringkas yang menyerupai produk sebenar, tapi dia mungkin berbeza. Saiz dan bahan mungkin tidak sama dengan produk sebenar. Instead of produk sebenar mungkin menggunakan drum plastik, tapi untuk awak tak guna drum plastik, awak guna botol ni mineral ataupun botol minyak tu kan. So tak ada masalah, sebabnya penghasilan model tidak semestinya menggunakan saiz dan bahan yang sama. Okey, model boleh dibina dengan menggunakan bahan-bahan terbuang. Yes, boleh. Antaranya kertas surat khabar yang direndam dengan air serta dihancurkan. Kemudian kotak, polistiren, kain, mancis, ranting kayu, span gam dan bahan-bahan yang lain yang dirasakan sesuai. Mungkin ada yang menggunakan span dekat dalam bantal busuk ke apa ke. So selagi benda tu boleh digunakan, selama itu dia boleh diaplikasikan ke atas penghasilan model dan juga mockup awak. So, kita tengok slide seterusnya. Okey, jenis-jenis model reka bentuk sistem aquaponik. Ada dua semuanya. So, yang pertama adalah model separa berfungsi dan yang kedua adalah model berfungsi sepenuhnya. Jadi, model separa berfungsi ni dihasilkan mengikut skala yang sesuai. Bahan dan teknik pembinaannya mengikut kesesuaian. Mempunyai sebahagian komponen sebenar yang berfungsi. Contoh, mungkin menggunakan paip dan berfungsi sepenuhnya, ataupun mungkin menggunakan aquarium yang betul. Okey, model berfungsi sepenuhnya dibina melalui produk sebenar. Bahan dan teknik pembinaan menggambarkan produk yang sebenar, tapi dia tidak berfungsi mengikut tujuan asal. So model berfungsi sepenuhnya ni dia 100% sama dan dia akan berfungsi sama. Okey, tapi dia mungkin murah sedikit. Okey, kita tengok yang apa beza yang kedua-dua ni. Okey, kita tengok model separa berfungsi. So model separa berfungsi hampir sama. Tapi masalah dekat sini bekas tangki ikan ni dia guna kotak biasa. So kalau tangki ikan gunakan kotak biasa, boleh ke? Tak sesuai lah untuk ikan. Okey, ini pula model berfungsi sepenuhnya. Okey, hampir sama. Kat bawah ni mungkin asalnya nak guna drum plastik, tapi dia gunakan container ataupun bekas yang lebih sesuai lah, plastik. So beza kedua-dua ni, yang ini kita tak boleh beli ikan dalam ni sebab nanti kotak yang lama kan dia akan mesh lah. Okey, yang ni dia okey, dia sesuai untuk menakung air. So ini adalah model yang boleh tengok lah, separa berfungsi dengan berfungsi sepenuhnya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, ini adalah langkah-langkah membina sistem aquaponik. Yang pertama sekali macam biasa kena sediakan alatan.
kena sediakan komponen utama dan bahan yang nak digunakan. So, boleh tengok kat sini alatan yang digunakan dan juga ini adalah bahan yang digunakan. Ada pipe kat situ, ada bekas tanaman dan juga ada tangki ikan. Kat sini kita gunakan gam. Okey, tengok yang seterusnya. Okey, langkah ketiga dan langkah keempat. Okey, awak buat pemasangan kerangka sistem aquaponik seperti yang dirancang mengikut ukuran yang dikendaki. So, benda ni dah ukur dululah, kemudian disambung-sambungkan. Kemudian langkah keempat, bekas penanaman sama ada menggunakan pad PVC ataupun besar, PVC besar ataupun guli. So, boleh tengoklah mana sesuai. Guli dia bentuk petak dan buku teks saja. Boleh check kat situ. Okey, langkah seterusnya, langkah kelima dan langkah keenam. Kita kena buat lubang. Kemudian langkah keenam, kenapa kena buat lubang? Nak letakkan pasu kecil tu tadi. So, kemudian kita buat pemasangan sistem perpaipan air. Okey, langkah ketujuh dan langkah ke-8. Boleh lihat langkah ketujuh, pasangkan sambungan paip untuk saluran air masuk dan air keluar, menghubungkan bekas tanaman dengan bekas tangki. So, pemasangan paip ni perlu dilakukan dengan baiklah supaya dapat terhubung di antara bekas tanaman di atas dan juga tangki ikan di bawah. So, tangki ikan diletakkan pada kerangka dan buat pemasangan dengan sistem perpaipan. Okey, langkah 9. Susun pasu kecil dalam lubang pada bekas penanaman. Pastikan model yang dihasilkan sama seperti lakaran yang dibuat. Okey, kena pastikan sama. So, langkah terakhir, isi tangki ikan dengan air dan uji sistem aquaponik. So, pengujian perlu jalankan. Kita boleh tengok ada kebocoran atau tidak. Pump berfungsi dengan baik atau tidak. Apa masalah-masalah lain. Yang ni jatuh ke tak bila air terlampau penuh. So, kita kena tengoklah benda tu sesuai atau tak. Okey. Okey, selesai langkah membina model sistem aquaponik ni. Ini adalah model sistem aquaponik yang digambarkan dalam buku teks. Mungkin kalau kita tidak menggunakan alatan ni, kita gunakan alatan yang lebih mudah macam botol plastik ke apa ke. Tak adalah menggunakan langkah-langkah ini. Okey, ni hasil binaan model sistem aquaponik. So, boleh tengok kat sini. Dia tak terikat dengan yang tadi tu. Let's say awak nak buat sebelah sistem NFT, sebelah sistem RAF. Tak ada masalah. So, benda ni bergantung kepada awak punya kebijaksanaan dan juga awak punya kreativiti. So, ini salah satunya lah. So, awak kena pastikan lakaran awak sama dengan model yang dihasilkan. Sebenarnya kita buat lakaran dulu baru kita buat model. So, dah siap lakaran, nak hasilkan model ni kita refer pada lakaran yang kita hasilkan. Okey, boleh tengok kan? Sama kan? Okey, kita tengok hasil binaan seterusnya. Okey, hasil binaan model sistem aquaponik yang seterusnya. Boleh tengok kat sini. Ni sistem NFT. Dia basic dia NFT. So, ni nampak tak lakaran dia sama? Okay, sama kan? So, ini pun lakarannya sama. So, awak tengok bekas yang digunakan adalah bekas yang mudah saja. So, ini pun sama. Okay. Awak tidak perlu terikat dengan apa yang kita pelajari sebelum ni. Dia boleh dikatakan mengikut kreativiti masing-masing. Okay. Okay, hasil binaan model sistem aquaponik seterusnya. Yang ni sistem RAF lah. So, yang ni boleh tengok. Lakaran sama dengan produk yang nak dihasilkan. So, nak hasilkan produk tu pastikan mesti ikut lakaran sebiji semua. Okey, kalau tak sama apa jadi? Awak kena tukar lakaran awak. Itu saja. Okey, ini hasil binaan model lain. Pun sama. Nampak? Ni pun dia buat pembahagi dua. Sebelah dia menggunakan sistem lain, sebelah lagi yang lain. Boleh tengok Okey. Okey, setelah siap semua tu, apa yang awak kena tahu adalah menilai model reka bentuk sistem aquaponik awak. Adakah ia baik atau tidak? So, kriteria penilaian adalah bergantung kepada kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Tiru orang ke tak? Tiru tak apa, tapi kena tambah baik niru. Kemudian kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan, kecenderungan fungsi dan praktikal, ergonomi, kekuatan kualiti dan juga kebolehpasaran. Pastikan apa yang awak hasilkan tu boleh dijual. Dan juga ergonomi maknanya sesuai mengikut apa yang awak nak gambarkan dalam awak punya sistem tersebut. Okey. Okey, dalam 2.5. 5.8.
kita akan cadangkan penambahbaikan model reka bentuk sistem komunik yang lebih efisien. So, cadangan penambahbaikan ni sebenarnya cadangan penambahbaikan kalau awak berada di sekolah, cikgu cadangkan penambahbaikan supaya reka bentuk sistem komunik awak lebih efisien. Itu satu. Kalau awak nak jual kepada klien, cadangan penambahbaikan ni dijalankan supaya klien awak lebih berpuas hati dengan hasil rekaan awak. Itu. Kemudian yang ketiga, mungkinlah kena tambah baik dari sudut estetika supaya ia boleh dipasarkan dan boleh dijual dengan harga yang tinggi. Itu sebenarnya. Okay, kita tengok apa dia tu. Okey, cadangan penambahbaikan model lebih efisien, menjadi lebih efisien adalah yang pertama, mereka akan nambah baik reka bentuk berdasarkan permintaan pelanggan. Ataupun kaji sidik, kita dah siapkan, kita tanya orang, sumber asli tu ada ke tak, kemudian memperkemas elemen estetika. Seterusnya, mereka juga mempersembahkan perubahan ataupun penambahbaikan untuk perbincangan, input dan kelulusan pelanggan supaya pelanggan lebih berpuas hati. Kemudian, let's say awak buat ujian reka bentuk. Ujian reka bentuk ni dia meliputi pengesahan standard dan juga ujian penggunaan. Lepas awak buat ujian reka bentuk ni akan ada pembaikan yang berlaku. So bila ada pembaikan berlaku tu, mereka perlu membentangkan pembaikan tambahan kepada pelanggan untuk dipersetujui oleh pelanggan lah sebelum kita nak buat produk tersebut. Kemudian kita buat satu perbincangan pra pengeluaran dengan pakar lain seperti pembuat model, pengeluar, jurutera, pengatur cara dan juga lain-lain orang-orang yang lebih pakar daripada kita sendiri. Kemudian setelah reka bentuk tu tak ada masalah, penambahbaikan telah dilakukan, kemasan juga telah diperbaiki, reka bentuk akhir akan dipersetujui. So akan adalah reka bentuk akhir awak. So cadangan penambahbaikan ni kenapa dia kena buat adalah tak ada orang yang tak puas hati. So ini bagi mengelakkan berlakunya kita panggil breach contract dan sebagainya lah. Okey, so benda ni dijalankan oleh mereka-mereka yang nak menjual produk mereka. Okey, macam awak kat sekolah mungkin penambahbaikan ni dilakukan oleh guru untuk sesi pemarkahan lah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, ni contoh cadangan penambahbaikan. So, let's say selepas berbincang bersama pelanggan, mereka mendapati beberapa cadangan penambahbaikan produk yang telah dihasilkan. So, yang pertama mungkin cadangan penambahbaikan tu menambah pump yang lebih berkuasa. Instead of pakai 20 watt, boleh pakai 60 watt ke supaya air yang naik tu lebih banyak dan mengurangkan ikan tak ada air ke macam mana ke, ataupun awak tengok electric consumption awak terlampau tinggi. So, tak pakai pemasa, tu kan timer. Kemudian akan adalah yang lain, apa tu, let's say kat sini menggunakan apa? Let's say saya tambah menggunakan bekas tanaman yang lebih besar. Let's say sebab nak tanam lebih banyak kan, bekas tanaman yang lebih besar. Ataupun yang kedua mengganti tangki ikan dengan bekas yang lebih besar lah, menggantikan tangki ikan dengan tangki ikan yang lebih sesuai. Contohlah tangki ikan yang lebih sesuai. So, perkara ni dihasilkan selepas perbincangan bersama isi dia pelanggan ataupun our stakeholder ke shareholder ke siapa ke. So, kita akan buat penambahbaikan. So, akan adalah rekaan baru. Okey. Setelah kita menyiapkan produk, akan ada laporan projek yang perlu dihasilkan. So, laporan projek ni ada kat dalam buku teks awak, boleh tengok. Ditulis dalam bentuk folio. So, ini adalah kategori dan item yang perlu ada di dalam folio tersebut. Kena ada buku hadapan, kena ada penghargaan, abstrak, ringkasan, semuanya lah. Semua kena ada dalam tu. So, apa yang paling penting sekali yang perlu ada adalah yang kat sini, pengenalan kena ada, isu tujuan reka bentuk baru menggunakan konsep 5W dan 1H. Why, who, where, which, where. Okay, and last sekali how. So macam mana benda ni berlaku, kenapa awak buat produk awak tu baik, apa semua kena nyatakan di situ.
So penyataan masalah menyatakan apa masalah atau situasi yang dihadapi. Kemudian nyatakan objektif, model dihasilkan dan sebagainya. Okey, kita tengok isi folio lain selepas ini. Okey. Okey, ini laporan projek reka bentuk baru. Ini sambungan dia. So dalam laporan induk tu perlu dinyatakan lah. Ada jadual kerja, dah belajar di tingkatan 1, langkah reka bentuk, awak dah buat, borang analisis elemen dan prinsip boleh dibangunkan, model reka bentuk dalam bentuk foto atau bahan cetak, janganlah lekat model tu. Kemudian kena ada senarai semak penilaian model. Okey, ada senarai semak tu yang kita akan bagi. Kemudian kekuatan dan kelemahan model perlu dinyatakan segala kekuatan dan kelemahan. Kemudian akan ada satu sesi penutup dan dekat dalam tu dia buatlah rumusan secara keseluruhan dan juga cadangan penambahbaikan tu nyatakan cadangan apa yang awak nak buat update lepas ni. Mungkin dalam cadangan penambahbaikan awak buat instead of kita bela ikan saja, awak nak buat bela lobster sebab sekarang lobster mahal kan. Ataupun awak nak try bela udang air tawar ke dan sebagainya. So boleh benda tu dinyatakan di dalam bahagian cadangan penambahbaikan. Kemudian dekat awak kena nyatakan bibliografi, rujukan, segala sumber yang awak guna tu awak kena nyatakan supaya menyokong apa yang awak cakap dalam laporan awak. Kemudian lampiran tu nyatakan kos pengeluaran projek. Sebab kita buat ni, kita bukannya guna idea je, kita guna duit. So benda tu kena dinyatakan. So orang nampak berapa kos awak keluar, berapa awak nak jual tu relevan ataupun tidak. Okay. So far, yang folio ni dibangunkan secara kumpulan, bukan secara individu. Unless awak buat projek ni secara individu lah. Okay, seterusnya. Okay, see you soon. Itu yang terakhir tadi. Saya mewakili guru-guru SMK Jalan Kebun mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Dan saya ingatkan tolong siapkan segala modul yang telah diberikan. InsyaAllah kita akan berjumpa tak lama lagi. InsyaAllah. Okey, terima kasih daripada semua guru-guru RBT SMK Jalan Kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.